Amalan rezeki nak mudah kaya sebab saya bujang tak ada pitih. Nak kahwin, nak pergi Mekah awal, nak kahwin awal-awal. Amalan rezeki nak mudah kaya sebab saya bujang tak ada pitih. Nak kahwin, nak pergi Mekah awal-awal, nak kahwin awal-awal. Di mana soalan? Tengok nak soal tak tahu dah, so kata nak jawab. Nah, nampak? Ni bukan soalan, ni cerita. Nah, ni cerita sejarah hari ini. Seorang laki-laki dia dengar Nabi kata orang yang memberi sumbangan buat masjid gitu gini Tuhan akan buat dalam syurga nanti mahligai. Nah, istana baginya. Kata laki-laki itu orang kaya ya Rasulullah, kami orang miskin masak terai apa Nah, Nabi kata kamu sebut subhanallah. Nampak? Wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, mu sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu skim cepat kaya. Dia tidak kaya pun, dah bila dah sebut pun. Sebut dah itu 3 kali. 3 kali tak kaya lagi. Faham? Biar basah di mulutmu sebut Allah. Tak? Dan berikhtiar kemudian tawakal kepada Allah. Cara nak rasa kaya ialah rasa syukur dengan apa yang sudah ada. Orang lain mati bahan COVID, kita hidup. Kaya itu bukan makna duit, kaya itu makna senang boleh melakukan apa yang kita nak. Nak pergi kedai gelugor ke masjid gelugor Haji Tahir ada kuliah boleh, malam esok nak pergi tato ada kuliah pun boleh. Itulah orang senang sebenarnya. Faham? Orang kaya bukan orang senang. Orang banyak duit bukan orang senang. Faham? Orang senang nak pergi garik, nak pergi surau boleh. Malam ni nak pergi sedekah boleh. Malam sekarang nak baca Quran boleh. Itu orang senang. Faham? Sebab kalau orang kaya, tak mesti boleh mari masjid. Faham? Dah tu orang panggil dia orang banyak witi. Itu bukan orang senang. Itu orang banyak duit. Faham? Tu gerang tanah dapat kotak sabuk. Tu orang banyak tanah. Bukan orang senang. Faham? Ramai mana Tuhan beri orang kaya tak boleh tubik kecing. Kecing tak tubik. Panggil mak ayah. Faham? Doktor kata, press. Sakit. Bahan batu karang. Lagi. Nah. Dok tubik darah tubik kut kemaluan. Kaya piti sejuta tapi kecing tak boleh. Tu kan susah tu. Dah duit banyak, tahu dah duit banyak tapi dia kan susah. Apa? Dah kecing tak boleh. Faham? Orang susah, orang piti tak ada tapi senang. Boleh kecing tak? Boleh? Sebeledi sekali kecing. Faham tak? Kita tak ada masalah apa. Nah, kena faham baik-baik kita. Kita nak murah rezeki, kita kurang duit ni, sedekah. Nah, sudah diuji mustajab. Kalau kita suka sedekah, murah rezeki. Walaupun orang kafir. Faham? Allah tak bayar pahala orang kafir selepas mati. Tapi Allah bayar amal baik orang kafir sebelum mati. Antaranya yang Tuhan balas cash di dalam dunia bagi orang kafir yang buat baik. Yang pertama murah rezeki, yang kedua panjang umur. Faham? Lepas tu penderma hak kuat berderma di Amerika tua-tua sampai umur. Panjang umur. Nak jenis buat rumah untuk anjing, buat rumah untuk kucing, jenis cari duit, buat masak, kontrak we makan ke orang apa homeless tak ada berumah. Panjang umur mereka. Benarlah orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, Tuhan balas tak kebaikan orang kafir dalam dunia? Balas. Yang mereka baik, mereka suka bersedekah, Tuhan balas, panjang umur, murah rezeki. Tu orang kafir dah kita. Faham lagi? Kalau kita bersedekah pula orang mukmin, nah. Dulu saya pergi kuliah mall, sekarang duit punya pasar, saya jadi grab food, tak pergi dah sejik. Grab food ni untung masa garik. Adakah saya berdosa dengan Allah tidak pergi masjid untuk kuliah? Gini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama yang fardu ain itu wajib bagi sekalian orang Islam. Kamu bawa grab food orang Islam ke tak? Orang Islam wajib menuntut ilmu. Tak wajib waktu maghrib, mana-mana waktu wajib menuntut ilmu. Cuma pada Ghalib orang menuntut ilmu itu mudah pada waktu maghrib. Inilah prime time waktu perdana yang kuliah-kuliah diadakan di seluruh negara. Betul tak?
Jadi kalau kamu tidak ada dang waktu maghrib, ngaji kuliah duha. Allah tak tanya ngaji kuliah maghrib ke asar. Duha ke lohok tak? Bang, mu belajar ke tak? Belajar. Takut tak belajar pada kerja kepitih saja. Kakak lekung seorang bahari lagi, mati kerah. Nak. Sedangkan yang akan ditanya itu banyak. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka. Tak. Suti-suti tak boleh jawab. Nukur tak kepala. Faham? Kalau tukur hok maiding boleh tahan pek-pek tu. Tukur muka naki. Letak atas bukit Uhud, acur bukit. Letak baru dak katak lagi. Nah. Soalan seterusnya. Duit KWSP yang telah diperkenalkan program iSina sempena COVID-19. Jika kita keluarkan 1,000 setiap bulan kena zakat atau tidak? Duit dalam akaun memang cukup nisab. Kalau dalam akaun, dalam simpanan sudah cukup nisab, iaitu dengan kiraan 85 gram emas atau lebih, maka setiap sen yang kamu keluar, setiap kali itulah kena zakat. Banyak ada zakat, 1/40, 2.5%. Jadi kalau awak keluar 1,000, 25 riyal zakat. Kalau awak keluar 1,000,000, 25,000 ringgit. Okey, duit kita dalam KWSP ada 100,000. Buat misal, contoh. Ambil 1,000 je. Minggu ni, kena 25 riyal. Minggu depan ambil 1,000 lagi, 25 riyal. Setiap kali ambil, kena keluar 2.5% dari jumlah 1,000. Faham? Kalau 30,000 berapa? 2.5%. RM750 kena keluar. Faham? Hak dalam tak campur. Dalam untuk kiraan nisab je. Hak keluar tu. Faham? Keluar 10 riyal je, 25 sen. Minggu depan keluar pula 10 riyal, 25 sen wajib bayar. Oh gitu deh, Mujung tanya. Setiap kali keluar, banyak mana keluar? 1,000. Dari 1,000 tu wajib cerai 2.5%, RM25 bayar zakat. Minggu depan awak keluar pula 1,000, bayar pula RM25. Faham? Tiap kali awak keluar, wajib keluar zakat 2.5% dari jumlah yang dibawa keluar. Faham? Ingat tak? Jadi bingung muka belaka keruk belaka. Faham? Ingat. Hari ni 20,600 hari ni. Maknanya kalau kita tak sampai ada 15,000 tak kena zakat. Tapi kalau ada 20,600 dan ke atas wajib kena zakat. Ibu saya pesan kepada adik saya duit dalam bank ke adik sakit. Mental bila ibu meninggal. Adakah duit itu jadi hibah atau jadi pusaka? Katanya tuan harta, kalau aku mati, harta aku gini-gini, wikak ni. Faham lagi? Dengar mana? Faham dengan soalan, faham jawapan. Bila dapat jawapan lagi, mudah faham. Bila mudah faham, simpan kemah-kemah. Kata tuan harta, orang lain tak masuk campur. Kena tuan harta dia kata. Kalau aku mati kat gini, mak kata, kalau aku mati kat gini, lepas aku mati bila-bila, after I die tomorrow, kau anda lah. Tapi maksud gitu. Lepas aku mati, lepas aku tak ada bila-bila. Lepas aku meninggal dunia. Harta aku ni beri kepada orang ni. Baik. Perkataan dia tu kita tengok dulu. Kena dua benda kena tengok. Pertama dia ada harta. Tak ada sekepeng. Habis. Deny. Tak pakai. Kosong tadi. Soal layang. Faham? Ada harta. Ada okey. Ada harta. Okey? Ada harta. Si mati ada harta. Baik, beri kepada orang ni. Orang ni tu siapa? Kena reti tu. Siapa orang tu? Kalau orang itu bukan waris. Kalau aku mati, wik orang ni. Bukan waris. Faham lagi? Bukan waris. Cucu, kawan-kawan, jirang, kawan lama. Faham tak? Bukan anak akak, pok akak. Bukan waris. Faham lagi? Kalau bukan waris, maka lulus 1/3 daripada jumlah seluruh harta si mati dapat kau kata. Contoh seluruh harta dia kalau kira nilai dengan mah, dengan piti, dengan barang yang ada ni,
Kalau dinilai 90,000 contoh. Maka lulus kepada orang yang disuruh beri tu yang bukan waris 30,000 maksimal. Faham tak ke? Ingat tak? Kalau yang disuruh beri tu waris, tidak sah. Kalau aku mati, we ke anak aku hak ni. Anak dia tu waris tak? Waris? Tak sah. Siapa kata tak sah? Nabi kata, la, apa benda ni? Tidak ada apa? Tidak ada wasiat, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada waris. Waris Allah sudah atur dah dalam Quran. Orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Siap dah, faham lagi? Jadi kalau ayah kata, kalau aku mati, we ke bini aku lah, semua, tak sah. Faham baik? Kalau aku mati, mak kata, we anak aku buat busu 100,000, tak sah. Pasal anakmu waris. Dia makan ikut saka hak Tuhan bagi dah. Faham tak? Kalau dia anak laki-laki, satu dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ayah 1/6, mak 1/6. Faham tak lagi? Isteri 1/8 kalau ada anak, tak ada anak 1/4. Suami 1/4. Faham? Kemah dah. Selesai masalah. Kita dah turut mayat tu. Aku dengar diri mak pesang suruh pergi kaku. Tak dengar itu. Ambil belaka tu, audio, video, MP4, MP3. Ada orang lagi tu boleh kemung lah. Padahal tak sah. Mak dia kata ni gelang aku ni, hak takak aku pakai ni, hak 15,000 ni, ambil kemung long. Kalau aku mati boleh kemung. Kabur ke Kak Long. Faham? Tak sah. Wajib kena bagi faraid. Dah kita tak dengar, pakai hak hukum ke pakai hak mak? Faham salah hak mak kita dah tak dengar je masak. Tapi kalau mak kata we masa sekarang, tu boleh. Kalau sebut lepas mati, itu jadi saka faraid. Jadi wasiat. Kalau sebut sekarang, ambil kemung gelang ni, sah. Tu tak apa. Faham lagi? Tapi kalau lepas aku mati, wasiat. Dalil kalau waris. La wasiyata lil waris. Soalan seterusnya. Solat pakai kain pelekat masa sujud itu belakang nampak lutut peha apa semua. Sebaiknya kita jangan nampak. Kerana khilaf ulama, ada kata tak batal, ada kata batal. Biarlah ibadat kita ni tidak dalam keadaan masyhud, dalam keadaan diragui. Biar jadi kemah molek. Sebab asalnya aurat ni kalau semayang kena tutup dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang dimaaf dari bawah je. Tok Imam semayang asar dak akal lalang. Budak-budak nana kata, "Mes kau dak Imam." Jadi lenggok ke celah latan apa batu Tok Imam. Dimaaf. Tak pun suruh tengok ke bawah. Faham? Tapi kalau sujud nampak peha daripada belakang. Orang mari naik nak semayang, nampak terang peha ke tengah sujud. Setengah ulama kata batal. Kerana daripada belakang. Faham? Setengah ulama kata tak batal. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Sunatnya kita jangan duduk dalam khilaf. Biarlah hak Nabi khabar pakailah 2 lapis. Kalau jenis pakai kain pelekat kan dengan pakai jubah, pakailah seluar selari li dalam. Faham? Zaman dulu payah jahit diri luar. Lah ni berlambak orang jual. Faham? Puluh ya luar. Tak? Pakai. Ia lebih baik. Belanja 5 tahun. Duit KWF ada dalam 25,000. Banyak itimu. Duit keluar air Sina, air Lestari, air Citra. Semua sekali 13,000. Kena zakat tak? Kena zakat. Kalau dalam ada 25, sudah lebih daripada nisab. Nisab kabar tadi 20,300. 20,600. Dia buat keluar sini 25,000. Berapa kena zakat? RM625. Masa tu tak bayar, kalau mu dah ingat, dimaaf. Hari ni dah ingat dah, tahu dah, wajib bayar. Malam ni orang miskin tak balik lagi, dia pergi ke Merah Heleng mandi dinu. Esok balik, esok wajib bayar. Faham lagi?
Saya dulu jahil, tak mu seorang lah. Saya makan kedai mamak, 3-4 kali kau tak bayar. Pakai lari gitu. Dan saya tak ingat dah kedai mana satu. Sekarang saya nak bayar balik nak buat kau ni. Sudah kerja dah lah. Tapi bagus Faham lagi? Allah tak heran kita buat dosa. Kerana kita memang pendosa. Faham lagi? Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Sedangkan dia maaf pemaaf. Allah tak boleh kita duduk dia turun ke dunia minum arak lah, zina lah, berjudi. Pasal Tuhan tahu dah kita lemah. Tapi kenapa kita tak mau minta maaf dengan dia? Itu pelik. Jadi ni dia nak buat jadi baik ni. Nampak? Jadi kena gini, apabila kita sudah putus asa pada adat, tak tahu mana seorang tua, maka kita boleh bersedekah dengan nilainya. Faham lagi? Dan niat doakan agar jadikan pembayar hutang bagi si fulan di akhirat nanti. Itu cara dia. Lepas tu gua ni akhirat, fa amruhu ila Allah, serah kepada Allah. Kita tak tahu. Faham? Adakah dikira nazar? Kalau lulus lesen ini nak melih kambing, sekor, makan ke orang? Jawabnya bukan nazar. Nazar, aku bernazar. Atau aku akan sembelih kambing kerana Allah. Atau aku wajibkan diriku sembelih kambing. Itu memang tak ada khilaf jadi nazar. Kalau aku nak sembelih kambing, jadi sunat kita tunai. Soalan seterusnya. Lepas ni kalau semayang boleh rapat semula, nak buat jamuan di masjid sekali pun tidak jadi nazar juga. Sunat kita buat jamuan. Faham? Dak lepas ni, malam ni boleh rapat dah. Jangan ambil gambar. Faham lagi? Ambil gambar tu imam ni. Faham pusi. Mu tu ambil gambar sedap sangat. Tak? Tu imam terkakang bayar 2,000. Nampak tak? Dah benda nak berapat. Kita daripada awal gitu suruh renggang tu dah sedap duduk dah. Tapi oleh kerana kaedah syarak itu ada membenarkan begitu, kita kena akur kau. Faham? Ilmu tu luas. Jangan duk lampau pandai kita seorang cuma sekarang ni duk tengok bola rapat. Bukan kita marah ke bola. Kita malah kita rapat atas tapi mungkin pemimpin-pemimpin kita tak perasan ke bola tu rapat. Maklumkan mereka sibuk kan. Facebook itu gini. Kalau aku lulus je biar aku nak puasa lah 3 hari. Sebut gitu sunat tunai. Tapi kalau sebut aku bernazar, wajib tunai. Aku wajibkan diriku berpuasa 3 hari, wajib tunai. Tapi sebaiknya tunaikanlah. Kerana keluar pada khilaf mereka yang mengatakan sudah wajib. Soalan seterusnya. Kalau nak berdiri kena pauk, kena ada tokak, kena pegang pada dinding. Adakah wajib juga? Begini, ya, kena berdiri. Yang tak bolehnya, kena duduknya kalau berdiri pauk pun rebah. Pegang tokak pun berbahaya. Baru duduk. Kerana asal salli qa'imah. Semayanglah kamu berdiri. Kata ulama yang syarah hadis sekalipun dengan bersandar. Atau berpegang. Faham? Pegang berdiri. Tak boleh, pegang pun tak boleh. Rebah juga, takut pening kepala. Tokak pula takut sengguk di tokak. Faham? Maka, fa'ilam yastati' faqaidah, tak mampu berdiri, duduk. Soalan seterusnya. Dukung baby berok dalam paper hingga ada awal-awal bau tahi gitu di pakaian ayah. Bolehkah bawa dalam solat kalau begitu? Kalau bau, boleh. Tapi kalau baunya kuat, tidak boleh. Tu pekoh. Ada bau hawa-hawa, bau macam tahi gitu. Dimaafkan lagi. Tak ada tahi, hawa-hawa. Kalau kuah-kuah bau, itu menunjukkan ada zat najis yang kena. Faham? Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau kita buat idola orang kafir seperti Ronaldo sebagai idola? Tidak berdosa, tak apa cerdik. Faham lagi? Takat idola permain yang baik. Tak ada masalah kalau idola tentang masalah maksiat tu lain. Kita memang minat orang ni pasal dia pandai minum arak tu haram. Tapi kalau bola benda yang bukan haram, maka sebaiknya tak usah jadi idola lah. Baiklah kita minat tu imam kampung kita. Faham? Dia pemimpin orang bawa orang semayang subuh sampai ke malang, subuh sampai ke malang tak? Orang kafir ni sekadar kita tengok je. Hiburan itu jangan sampai lekat di hati.
Faham? Kita nak tengok main Terengganu, main dah anda. Kokang macam main latong. Faham lagi? Kita tengok orang putih main, terhibur. Tak ada masalah. Tapi tak payahlah idola. Tak payahlah siapa minat itu semua. Tak? Soalan seterusnya. Ikut imam masbuk, sunat atau tidak? Imam tu masbuk. Bukan makmum masbuk. Dia kata ikut imam masbuk. Ke ada sambungan? Boleh ikut tebik-tebik imam masbuk ini. Betul ada sambungan. Nak taubat lagu mana cakap apa? Lepas taubat kau ni. Taubat ni 3 syarat kalau kita dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, dah mata tengok haram, tangan pegang kepuang, dosa kita berzina, dosa kedaruh harok, dosa berjudi, syak ladah, syak gang, pergi kuda, pergi beruk, makan belaka dah. Itu dosa dengan Allah. Maka 3 perkara. Pertama, berhenti buat maksiat tu. Dosa tu berhenti selalu. Yang kedua, menyesal, takut kepada Allah. Yang ketiga, azam, tak mau ulang dah. Itu taubat nasuha. Faham? Ibu 3 anak perempuan, 1 laki-laki, anak laki-laki mati dulu, perempuan meninggalkan 2 anak laki-laki. Adakah 2 anak laki-laki cucu layak menerima pusaka? Dapat pusaka. Kerana tak beri bagian hak ayah tadi. Bulu kucing atas jadah tikar nak semayang, hukumnya najis ke tidak? Bulu semua bulu binatang ni gini. Binatang ada 2 jenis. Babi, anjing, tolak tepi, tak masuk bau. Binatang lain. 2 jenis. Satu dipanggil al-ma'kul, binatang yang halal makan. Lembu, kambing, ayam, itik, bigi, unta. Faham? Yang kedua, ghairul ma'kul. Binatang yang kita tak boleh makan. Ulama' sembelih pun tak boleh makan. Kucing, beruk, lebi. Rimau kotok. Bulu yang duduk di badan semua ni. Binatang yang boleh makan, binatang yang haram makan. Faham? Lain pada anjing babi lah. Kalau duduk tubuh, suci. Kita tengah mayang tayak awal, kucing mai duduk tariba. Suci. Tak batal mayang. Faham lagi? Kerana bulunya suci. Bukan cabu, hak tubuh dia. Nampak? Kita pergi semayang, kita pergi tengok deriang. Nak, ubur-ubur baja sikit. Nak. Dah bukit. Nak turun bukit mayang. Solat dan dah mayang di bukit. Tayak awal, rimah mari sendal. Rimah akor. Kita buat kerah gitu, tak salah mufarakah. Dia nak garu gatai sendiri di belakang kita, faham? Kita buat kerah, kita tahu tak ngajar tak perimah buat dok. Faham? Apa? Pasal bulu tubuh rimah najis tak? Tidak. Gamak-gamak rimah mari sendiri itu mun kosyok tak? Mayalah sejik dah kosyok dah. Ngaruk ngabang kali ingat. Faham? Kalau rimah. Basah kayak pelekat. Bukan air kecil, air mazi tu baik. Tapi nak khabar tidak batal. Kerja di zoo. Tayak awal badak sumbu main duduk tariba. Tidak batal. Kerana tubuhnya tidak najis. Okey? Itu yang bulu di balang. Adapun bulu tercabut, maka hanya binatang yang halal makan je, bulu yang cabut itu suci. Ayam halal tak kita makan dia? Halal kalau sembelih. Bulu ayam cabut lekat di dahi tok siok, sah mayang. Itik halal tak kalau kita makan? Halal. Bulu itik lekat di atas dahi JKK, sah mayang. Bulu uta lekat di punggung Tok Imam, pasal naik uta mari sedih. Faham tak lah? Barang mahal belaka, naik uta terus mari. Naik. Masa Tok Imam rokok, nampak secupak bulu uta duduk punggung Tok Imam. Hukumnya sah, kerana binatang yang halal makan, bila tercabut bulu, suci. Adapun binatang yang tak boleh makan, haram makan, bila tercabut, najis. Termasuk dalam soalan, bulu kucing yang tercabut ada atas jadah. Ya, najis ke tak? Najis. Faham? Cuma bulu kucing ini bila sedikit kena pada kita semayang dimaafkan menurut kaul mu'tamad. Pendapat paling kuat dimaafkan. Kita sudah semayang tengok di piyah ada 2-3 orang bulu kucing. Maaf, pendapat mu'tamad. Lepas semayang tengok atas hidung ada bulu kucing. Faham? Maaf, pendapat mu'tamad. Faham? Kalau sengaja barulah tidak dimaaf.
Tapi kalau banyak, setambung tengok lepas semayang, lekat di dada kita ni, di peha ni, kita akan pelakak 2-30 lah. Hak kata maaf 2-3 lah. Maka pendapat muktamad kata tidak dimaaf, kena mayang mula. Kau dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, maaf juga. Kenapa? Bukan sengaja, payah nak jaga. Nabi kata kucing ni tawafin alaikum, jenis hidup keliling hidup kaki kamu. Tak? Takat mana ibu boleh, ibu bapa boleh hebah harta anak-anak masih hidup? Boleh hebah semua harta? Boleh. Beri kepada, tak ada waris lain, anak-anak yang waris dia, anak wisma boleh. Yang tak boleh ni kita beri sebagai anak, anak lain tak beri. Seorang laki-laki dia beri seorang anak je. Nabi kata mu ada seorang, tak ada lagi, dah orang lain. Nabi kata jangan zalim. Sebab tu ulama kata kalau nak beri, berilah. Biarpun tak sama, tapi ada beri juga. Hak nu kita beri kata bios, hak ni kita beri kata maybe, tak apa dah, asal beri. Faham? Jangan asal beri hak nu ni. Hak nu kelik-kelik tengok. Dia berasa jatuh hati dan sebagainya. Faham tak lagi? Tak boleh. Tuhan tak suka gitu. Tak? Lepas mayang jemaah baru nampak baju tu imam ada berdarah pacak. Kena ulang semula tak? Darah pacak dimaafkan. Bila tu? Bila sedikit. Banyak berkubang, tak sah. Tapi kalau belakang ada 40 orang dekat atas, sah. Sah apa? Sah semayang. Dah Jumaat tidak sah. Faham tak lagi? Zakat gaji bagi kaki tangan kerajaan. Zakat gaji ni mazhab Maliki. Jumhur ulama tak kena zakat gaji. Kerajaan kita ni kalau hak bagian masuk witi, hak Maliki pun ikut. Kalau hak bagian tak masuk witi, hukum wudu, ijma ulama tidak ikut. Nah, itulah kerajaan itu semua. Apakah hukum berimankan seorang yang sebelumnya adalah makmum masbuk? Dia itu asal masbuk, lepas tu jadi imam, boleh tak? Boleh. Faham? Dia mari semayang subuh, tu imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Tu imam salam, dia tambah naik rakaat. Faham? Mari pula seorang lagi. Faham? Ikut dia. Jadi dia asal dulu masbuk, sekarang sudah jadi imam. Boleh. Belerek sampai ke naik tari pun boleh. Soalan seterusnya, sah kita nak dulu kanan kiri dulu, kanan dulu ke kiri dulu? Setengah ulama kata kanan dulu, setengah ulama kata belakang imam dulu, sebelah kanan. Faham? Soalan seterusnya, baca Fatihah dalam semayang tak berapa kena makrak, sah ke tak semayang? Jawabnya kalau dia tak boleh baca pandai lebih pada tu, setakat tu dia baru belajar, maaf. Tapi kalau dia orang yang pandai menyebut yang betul, sebut salah tak boleh, kena ulang. Faham? Dia gitu. Kerana kita yang wajib betul makrak ialah dalam Fatihah saja. Itu fardu ain. Adapun fardu kifayah 114 surah. Bukan wajib atas semua orang. Atas satu mungkin gelugur biar ada seorang boleh baca makrak betul, suti Quran. Kita ni wajib Fatihah saja. Fatihah saja pun ramai tak betul. Tahu tak? Kata 3 otik lagi megedum. Faham? Kata 3 otik. Kan? Tuhan wiyar kita, Tuhan tak wiyar akhirat. Kena fikir ya. Bangun setelah qamat, cara betul macam mana? Habis qamat ke atau ikut imam? Jawabnya kau andamu. Tak bangun apa? Mayang duduk. Kalau mu sakit, bang. Taklah masa afdal. Masa afdal ialah selepas habis qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis la ilaha illallah, kita pun bangun. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat Imam Ahmad, masa qad qamatis salah, bangun. Ketika imam baca doa sunat lagi kita baca doa iftitah sunat. Kita masuk banyak Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Imam bismillahirrahmanirrahim. Teruskan baca doa iftitah. Habis doa iftitah, dengar bacaan imam. Faham lagi? Selawat salamlah kamu pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selawat ketika mana dan salam pula ketika mana? Ketika mana yang sunat, ketika mana yang wajib. Dalam tahiyat akhir wajib. Tak selawat tidak sah.
Kerana dia rukun semayang. Luar daripada semayang, sunat. Faham tak lagi? Lebih banyak, lebih baik. Orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah Nabi di akhirat, ialah paling banyak selawat. Kita kalau dekat dengan rumah YB, sohor rasa. Rasa sohor dah. Padahal YB ketuk sohor. Ni dekat dengan Nabi. Tahu tak? Mana kita kena nak sohor lah. Baru betul kita nak sohor. Idola kita tak? Banyak selawat. Sayyidah Nafisah. Dia hidup seorang perempuan ahli ibadah. Dia hidup zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, dia minta buat mari dalam rumah dia dulu kejap nak semayang jenazah. Pasal dia tak keluar kat orang. Wali perempuan, bapak wali. Jadi minta jenazah Imam Syafi'i buat asuk dalam rumah dia, dia mayang kejap bagi kubur. Faham tak lagi? Dia 70,000 kali selawat sebelum naik matahari. Faham tak lagi? Tahu tak? Tu. Waktu mimpi jumpa Nabi mah. Kita mimpi bola. Pada sebut bola mah 400 kali lagi. Mimpi bola. Soalan seterusnya. Suami marah saya merajuk keluar rumah, jalan keluar negeri tanpa izin suami sebab ingin bertenang. Kerana suami suka buat saya itu ini. Saya tak tahan dengan sikap suami saya yang suruh itu ini. Jawabnya, ini salah isteri. Dia kata suami dia jenis macam-macam ni kata ke isteri. Itu pun salah isteri lah. Sebab apa? Sebab siapa pilih suruh nikah dengan suami gitu. Yang budak nikah yang baik-baik tu buat apa? Faham tak lagi? Sebab tu nak kahwin, tengok dulu. Biar orang tu orang baik. Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Biar miskin pun. Mu dulu ada tak ciri-ciri tu mu tengok? Tak, mu tengok lain. Handsome misal. Mu tengok misal. Boleh aku wah. Karatik mu atas hidung mu. Faham tak lagi? Nak? Ni tu tak nak kau ni laki-laki saya dak mayang. Dah, salah mu nikah dia. Nikah ni bukan macam pakai raba, barang duk lalatong. Kan boleh pilih. Pilih dulu. Jadi kalau dia keluar rumah tak boleh. Yang boleh keluar rumah suami memukul. Suami mendera. Suami tidak beri nafkah. Suami larang buat yang wajib, suami suruh buat yang haram, boleh keluar. Suami pukul maknanya mendera lah, sakit-sakit, boleh keluar. Tak payah minta izin nak lari, mana boleh. Pakai dakwi punya, faham? Yang kedua, larang mayang. Faham lagi? Larang mayang, larang pakai tudung, boleh keluar dari rumah. Yang ketiga, dia suruh buat yang haram, suruh minum ketung. Faham lagi? Contoh suruh minum arak lah, suruh pakai buang tudung nak pergi makan dengan MB. Faham? Macam-macam mesej. Itu baru boleh kita keluar rumah. Atau tak pergi makan minum, tak makan mana? Kita balik rumah kita. Faham? Jadi awak kena bersabar. Kena minta saudara mara beri pertolongan. Ramai anak dara terjebak dengan TikTok main goyang-goyang. TikTok ini tidak salah kita tu cara menggunakan TikTok. Kalau laki-laki tak apa, mu nak silap nak apa pun. Kalau puang mu gerak lalu. Banyak benda dukung. Betul tak? Gitulah akhir zaman. Kadang-kadang tak nak jaga juga. Tapi kalau kita ni budak-budak, memang dia gitu. Dalihnya kita dulu gitu kan? Betul tak? Apa benda semua kita nak buat pelik-pelik, suka kan? Jadi kalau mak ayah kita dulu bekeng, marah nak mau. Jadi kita pun taklah parok sangat. Boleh kontrol lah. Jadi kita ni jangan lock sangat. Tak boleh salah budak-budak, tak boleh salah. Dia hidup di taman ni, nak undur balik suruh dia duduk tahun 70 hang tak akan jadi. Maka jaga, ambil telefon dia, delete, marah lebih-lebih tak lera budak-budak, rosak minda dia. Khabar, insya-Allah dia akan jadi baik. Tapi kalau masalah perempuan ni, kawan-kawan yang merosakkan dia. Dia buat joget, dia buat apa, pakai baju ketat, kawan-kawan. Tukang like, tukang share, tukang apa. Kerana bila jenis-jenis makhluk jenis gini, kalau dulu orang dia menyanyi, pasal suara dia sedap, orang akan panggil dia untuk menyanyi situ sini. Dia berlakon drama filem, pasal dia pandai berlakon, orang panggil ambil dia. Macam kita ni, duduk di gugur je tahir, dia nak ambil pun nyanyi. Faham tak? Maka nyanyi sekor, bulan tu, poh diri. Faham? Muh diri tukang like, ni molek 3 dapat like. 3 pun dia sendiri, 3 account. Faham? Kenapa? Kerana hubusyah gila sohor.
Penyakit gila soho. Faham? Dia tak tahu. Nak soho, jangan kita minta. Syarat. Yang pertama, buat benda yang baik. Yang kedua, soho tu biar Allah beri. Ni mu buat benda yang tak baik dah. Dengan goyang gitu gini. Nak? Itu yang dalam TikTok. Oh, tepi jalan tu. Ni duduk naik basikal, duduk puang. Pakai luar ketak-ketak. Kerajaan tak kata apa. Tahu tak? Tu marah. Buat undang-undang. Buat pengak kuasa. Tahan. Denda RM30. Pasal apa? Seluar ketak. Tak boleh pakai. Nak naik basikal rapang, seluar langgar. Bukan nak 3,000 nyanyi korang, awak soling korang. Mendidik. Habis dah buat benda kau. Mungkin kerajaan tak nampak kau, dia sibuk main Facebook. Kita, nak balik lah? Sikit lagi lah. Kita disunatkan baca doa ketika masuk tanda. Soalan saya, bilakah kita perlu baca doa itu luar tanda atau bila dah berada dalam tanda? Di luar tanda, Syekh. Dalam tanda ni, doa ni kita sebut nama Allah kan? Bukan sebut nama Allah. Nama Allah jangan di tempat yang mala yaliku bihi, tempat yang tak layak dengannya. Biar luar. Siapa kat pintu tanda? Baca doa. Keluar pintu tanda, baca syahadah. Saya sampai masjid bila sesuai azan subuh. Adakah saya ni solat tahiyat masjid atau sunat solat subuh? Mana satu lebih afdal? Kalau afdal mu tanya, mana lebih banyak pahala? Buat dua-dua. Dia seorang bang subuh, dia pergi masjid. Mana afdal? Afdal ni mana lebih banyak pahala? Aksarus sawab. Nak dia tahiyat masjid ke sunat subuh? Alah, kalau mu nak afdal, buat dua. Masuk tahiyat masjid, lepas tu sunat subuh. Betul tak? Itu jawapan ni kalau nak afdal. Dia tak ada kalau nak buat se, dah mu tanya gitu. Patut tanya kalau boleh se, nak buat mana? Tu baru soalan. Faham lagi? Dah dang dah nak buat dua, nak buat se dang. Kalau nak buat se je dang, sunat subuh. Kerana siapa yang masuk terus belum duduk, dia terus buat qabliyah, dia akan dapat dua pahala. Pahala qabliyah dan pahala tahiyat masjid. Faham? Solat witir 2 rakaat, kita buat 2 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 1 salam. Mana afdal? Yang afdal macam kita buat semua. Tok Imam duk buat bulan puasa. 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Siapa yang buat 3 rakaat macam sembahyang garik, hukumnya sah. Tapi tidak cantik. Hukum ambil wuduk telanjang. Hukumnya haram kalau di kolong masjid. Kalau masjid lanjang lepung-lepung dia tu jeng haram. Daklah dalam bilik air. Dalam bilik air khilaf ulama. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Dalam kitab Taudih Adillah dia kata haram. Tapi pendapat ini ijtihad lah. Dua pendapat. Satu kata makruh, satu kata haram. Kerana apa? Kerana tidak malu dengan Allah dia buat ibadat. Adapun kita mandi junub itu lain. Memang berhajat pada telanjang. Dah itu pasal kita nak gonyol tubuh. Adapun wuduk bukan nak gonyol kemaluan. Apa yang telanjang tu apa? Bahasa berakhir telanjang. Jadi kita ambil rendah pun makruh. Makruh ni makuriha, perkara yang dibenci. Tak tahu medah. Kalau kita ambil gambar, kita ambil gambar, suruh bini kita ambil video, kita tengah wuduk telanjang pula. Tengok lawak, tengok pula. Macam anak toyo. Apa hukum kita ambil belanja duit tepi jalan, kita jumpa kita belanja ke kita? Boleh kalau duit itu duit kita. Duit dia hilang RM50 ya, dia pergi cari jalan, jumpa mula tepi jalan. Boleh tak belanja? Boleh lah duit dia. Tak lah kalau duit orang saya tanya. Duitmu orang belanja boleh tak? Muandak jom golok. Duit orang nak kata boleh. Sedap gamuk. Faham lagi? Wajib kena istihar 1 tahun. Nabi kata, arif wa haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu 1 tahun. Kalau dulu, setiap lepas mayang Jumaat, siapa ada hilang duit, sekian-sekian. Siapa jalan mah, sekian-sekian. Carilah orang gini-gini. Faham? Ini mudah, media sosial. Tulis je. Ada hilang duit, duit tu nilai antara RM1,000 hingga RM3,000. Tanya khabar dengan betul. Faham? Kalau siapa ada hilang di kawasan dekat Masjid Gulu Raja, jumpa sekian. Faham? Itu cara dia. Selepas tahun, tidak ada ditutup juga, maka kita boleh milik. Atau sedekah. Faham? Kata ulama, kalau kita orang senang, sedekah. Kalau kita orang susah, ambil milik. Tapi benda-benda yang kecil, benda besar tak boleh ambil.
Syaratnya jumpa barang ni, barang cek, barang besar jangan ambil. Tak boleh ambil, walaupun orang tinggal. Contohnya jumpa lori, wali lori. Mana wali lori? Dia tiga ratus wali rumah. Stewong wali lah ke? Faham? Mana dia orang tinggal stewong? Si mati dalam kubur dengan bacaan Yasin atau bacaan kita di depan kuburnya. Adakah si mati dalam kubur dengar bacaan Yasin? Orang mati dengar ke tak? Orang mati dengar, kita pun dengar. Kita dengar cara kita alam dunia. Orang mati dengar cara hidup alam barzah. Tapi mana lebih kuat? Lebih kuat orang mati ya. Pendengarannya. Faham lagi? Kan kita kan mendengar. Kita dengar berapa meter? Berapa meter? Kalau kata berapa kaki? 100 meter dengar. Kalau kata tepik. Dengar tak? 300 meter tak dengar. 300 meter tak ada angin tak dengar. Faham? Itu lebih kurang standard manusia yang tak ada masalah pendengaran. Faham? Faham tak 300 meter? 1000 kaki. 1000 kaki. Jadi mayat ini dia boleh dengar lebih daripada kita. Bila mati pok-pok musyrikin tentera kafir dalam perang Badar, maka dihumban mayat-mayat tentera kafir dalam satu lubang. Faham? Nabi mari ke Diang. Nabi tanya mana mayat tentera kafir. Faham? Orang kata nu lah lubang. Roboh lah lubang. Nabi pergi kat lubang, Nabi junga, Nabi panggil. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang. Nabi sebut. Dalam kitab hadis 4 orang ni Nabi sebut. Faham? Hal wajabtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu janji itu benar? Padahal aku hari ini aku dapati apa yang Allah janji bagiku, kemenangan Islam adalah benar. Sahabat kejut. Mana Nabi cakap dengan orang mayat pecah perut dah. 2 hari dah duduk lubang akan dengar. Sahabat kata. Nabi kata fa innahum asma'u minkum. Sesal masalah. Mereka sungguhnya lebih dengar dari mu lagi. Nampak lagi? Tu bapak kafir laknat. Dah mayat orang beriman, lebih dengar lagi. Tak? Kalau ada mana-mana orang ngajar dia tu mayat tak dengar, pulah hidung ustaz. Gendang lah kalau. Faham lagi? Nak ngajar ngaruk ngabang itu. Dan bila kita ziarah kubur, Nabi kata, ma min abdin marra bi abdi akhihi. Tidak ada seorang kamu kalau lalu kat kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal masa dunia itu dia kenal. Faham? Mayat tu dia, masa dia hidup dia kenal kita. Kita lalu kat kubur dia. Illa arafah, melainkan dia kenal. Oh, Dalah mari kubur aku. Oh, Cik Mak mari kubur aku. Tu. Faham? Wasallama alaih, lalu kita pun beri salam atas dia. Faradda alaihi salam. Maka mayat itu dengar kita beri salam, dia pun jawab waalaikumsalam. Cuma Allah tak bagi kita dengar pula mayat tu jawab. Sebab kalau kita dengar mayat jawab, jadi 2 mayat. Faham? Waalaikumsalam. Bing, boh. 2 mayat. Faham tak lagi? Nampak tak? Jadi dengar tak mayat? Dan Nabi kata bila mu tanam balik dah, habis baca talqin yang bersama, mu jalan balik. Bila jalan balik, kaki kita gesek tak di pasir? Gesek tak? Innahu yasma'u qur'ani alikum. Jelas. Sungguhnya mayat yang baru kamu tanam itu mendengar bunyi gesek selipar kamu balik. Dah? Kaki tanya lah, mana dalil? Ni rembuk tak muka. Dalil tu, hadis Nabi. Faham? Apakah hukum isyak rokok atas kubur masa kebumian? Kebumian attack orang tu. Faham? Siapa? Bodoh. Orang nak ingat kepada kematian. Pergi di kubur tu tazkiratul akhirah. Satu mengingatkan bagi akhirah. Mugi isyak rokok pula orang. Faham? Tanang selubang lagi set-set tu. Faham? Kata kita suruh tanang. Laki-laki pergi solat Jumaat bila khatib sudah pun naik ke mimbar. Tengok keadaan kalau uzur tak ada masalah, diberi kemaafan. Malam ni ada orang nak mari tayar waca, tak boleh mari. Maka pahala kita dapat malam ni besar bukit, dia besar bukit juga pasal tayar waca. Tapi ilmu yang kita dapat kalau dia tak dengar semula dalam YouTube, dia tak dapat.
Faham lagi? Sikit lagi dah. Orang yang bawa beg najis pada badannya. Jenis begok lambik ni. Faham lagi? Nampak? Dulu tak ada dulu begok lambik, kecil lambik. Faham? Lain ni kecil lambik. Bukan kecil dalam lambik baju. Dia pun dia kecil, dia rosak apa semua. Dia tebuk ke perut, buat keluar saluran paik ni. Ada apa napis najis dia tu, beg najis. Beg tu dia boleh jalan, faham? Bola baju dia. Baik, dengar baik-baik. Yang pertama, mestilah bersih paip itu daripada perut sampai ke beg najis. Bahagian luar paip. Dalam paip dimaaf. Memang lalu air kecil tak nak jolok dalam bersih. Hak bahagian luar kena basuh. Hak bahagian beg kena bersih juga. Dalam beg itu air kecil tahi 40 kilo pun maaf. Dihukum kias dengan perut kita. Faham? Dalam perut 15 kilo tahi. Maaf, sah. Kerana barang dalam. Faham lagi? Kerana hukum orang ni tidak disamakan dengan hukum orang sehat. Kerana dia hukum orang sakit. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila kepayahan, diberi kelonggaran hukum. Faham? Soalan seterusnya. Wajibkah Islam kita kena sambung raktek insurans kereta mana kita tak mampu kewangan ekonomi sekarang? Tak wajib Dah tak mampu. Lepas tu naik mana? Naik tengok orang blok lagi. Lagi. Kalau munak, mun cakap jujur, minta maaf saya duit tak ada apa semua, Aisina tak dapat. Kepala pun naik pina-pina tu. Faham? Jadi tak mau jalan tak boleh, atau isteri sakit, anak sakit itu gini. Tak. Tak apa lah, dia kata, bawa seseluruh kau tahu pu. Itu lah duduk biar. Dah. Apa hukum bisnes meniaga ternak katak? Patut ekspor katak. Jawabnya, untuk apa? Untuk dibunuh, haram. Kerana katak haram bunuh. Dia masuk hayawanun muhtaramun, hayawan yang dimuliakan syarak. Maksud mulia tak boleh bunuh. Kucing, hayawan muhtaram, haram bunuh. Katak haram bunuh. La taqtulu dafadi'. Jangan kamu bunuh katak-katak. Jelas dalam hadis. Betul lah kita bakar haram bunuh katak. Sembelih haram, makan haram. Dah kita makan, kita sembelih. Melih gua ni bunuh tu mati. Melainkan mu sembelih tak mati. Melih mati tak? Tak boleh. Mematikan katak tak boleh. Jaga baik-baik. Orang dengar ni, berat ustaz ni, padang cari ustaz lain. Tolong jumpa order orang, ustaz tu boleh. Tak apa, kena tu. Ni baru ustaz. Faham? Kita tolong kabar muncul. Kitab-kitab pekoh-pekoh Pak Mazhab. Tak boleh bunuh katak. Faham? Jangan makan. Benda haram makan. Benda yang diharamkan makan. Apa kita pergi masuk negara pula? Kita tak makan babi, cuma kita jual babi je. Faham? Tak boleh. Inna Allah iza harrama akluhu harrama samana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila haramkan makannya, haramkan juga harganya. Itu kaedah kita. Kuda, naik kuda tu sunnah. Tapi kadang-kadang kita jatuh. Wajib juga kalau saya naik kuda. Dia kata dia naik kuda, naik menunggang kuda itu sunnah. Dah kadang-kadang dia jatuh. Tak usah cara jatuh tu bukan sunnah. Naik kuda tu sunnah. Faham lagi? Bukan maksud kuda itu mesti kuda, bentuk kuda begitunya. Ada dua pendapat. Satu maksudnya kuda itu sungguh hakiki. Satu lagi makna majas. Maknanya biar mahir menunggang. Kerana orang yang mahir menunggang kenderaan. Dah lebih baik daripada orang yang tak erti bawa kenderaan. Dia ada kenderaan, dia boleh bawa anak dan bini dan sebagainya. Jadi kemudahan untuk orang ramai. Kalau mu kenderaan ada tapi tak ada kepandaian, itu kerugiannya sebagai seorang umat. Faham? Soalan yang nak habis-habis dah. Dosa tak kita rebonding rambut? Rambut dia ketek dia buat lurus. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Yang haram dia kata al-mughayyirati khalqallah, kerana ubah bentuk Allah. Bentuk kejadian Allah. Daripada ketek jadi lurus. Yang kata dimaafkan ini tidak haram, makruh saja kerana dia tidak kekal lama. Yang kata ubah tu kekal lama. Masuk dalam plastik kekal lama. Adapun ini 3 bulan jadi ketek balik. Faham lagi? Adakah ada larangan untuk tidur berbaring semasa memakai telekung sembahyang? Ya, dilarang. Larang apa? Makruh. Sebab apa? Belang tidur pakai telekung. Susah ke senang nak masuk? Bangun dulu. Jadi kita pakai, suruh bini kita pakai tudung belang baring. Faham lagi? Kita pakai lalang belang tidur. Faham lagi? Mesti ketang kali. Tak? Bangun dulu. Kita pakai luar belang berjalan.
Kalau tak sanggup di meja dari. Tahu tak? Belajarlah akan luar. Lekung bahang di meja lagi. Kalau tidak ICU, tahlil. Jadi ada pula tengah baring makan tekung. Duduk. Kawan, apa yang patut dia buat? Bila ada kawan kerja yang tidak solat dan saya sudah menegur dia. Tegur lagi ya. Kalau kamu tak tegur dah, mungkin kawan lain tak tegur. Bila kawan lain tak tegur, nyanyi kawanmu tu masuk neraka sakar. Tegur sama lah. Tegur tak mesti dengan sapa dengan mulut. Kadang-kadang dengan WhatsApp. Nak, zuhur dah. Cukup lah. Tegur kak. Dah dia kalau tak mayang, kita tahu. Zuhur dah. Cukup lah. Tak payah baca hadis tak apa. Bunyi rabang, ping tahu dia masih buku aksa. Itu. Bak kita, walau kita tak tegur dah, tu je kawan kita. Mungkin tak ada dah kalau yang tegur, mu seorang yang tegur. Adin tu nasihat. Agama ni nasihat sama. Bolehlah laki-laki memotong rambut dengan tipikan bahagian tepi kepala. Boleh. Yang tak boleh kozak. Kozak ini cukur. Nabi kata kalau nak cukur botok licin tu. Kalau nak sipang, jangan cukur separuh gitu. Nampak? Laku kulah, turku kulah. Kalau nak cukur semua. Kalau nak biar semua. Tapi nipih, ulama' fiqh haruskan. Macam kita sini kita ketak, sini panjang. Boleh. Jangan cukur sini. Ada setengah orang dia buat kotak. Hari tu kita tengok di batal tu buruk. Dia buat helmet baru nampak. Betul sangat leba. Sangat leba kepala. Yang buat ni asalnya orang putih. Orang putih dah ada kerja dia. Faham? Tapi padang dia buat guna pun tak apa. Hidung macam mata hijau. Kita hidung pipi tinggi pipi dah hidung. Faham lagi? Buat pula kepala sangat leba. Itu dia buat macam babi. Anak babi kan bila baru beranak, dia topok kan. Kuning koko ni macam anak babi. Siang tengok. Dia nak lawa anak babi. Batulah jangan lebih-lebih. Kozak apa. Benda yang nak lawa boleh. Tapi tujuan untuk siapa? Supaya orang tengok suka kita. Tahu betul. Orang puang, budak-budak puang ni dia melawar untuk siapa? Bini kita melawar untuk siapa? Tak. Untuk orang lain. Kita tengok bini kita duduk di rumah, baju kan ni. Kita tengok lagi makan buluk. Kita tengok dia nak pergi KTCC. Dia pakai minyak wangi tak? Dia pakai shadow tak? Dia di rumah? Situ salah konsep berpakaian. Konsep kita berpakaian untuk apa? Untuk dilihat kemas. Kalau kita nak comel tak salah. Kita dah ajik kapiah, dah ajik serban. Buat rambut belah, orang putih rambut belah tepi. Kan mana? Tak ada kosak-kosak pun. Lawa pun lihat ada. Betul tak? Nak bojeng. Tak ada salah, tak ada ulama kata haram bojeng. Ni nyanyi pakai toreh gini. Macam bapak pangang. Muka dah lauduh kita toreh itu pula. Sebab kalau kita faham konsep untuk siapa kita berhias, maka itu baru betul dalam. Sebab tu dia kita kalau orang puang hias untuk suami, seronok. Berhias ni termasuk kita menampakkan satu benda pandangan yang menyebabkan suami kita rasa tertarik. Walaupun kita tak tambah benda. Walaupun dengan kurang. Muka kalau kita nak berhias dengan tambah. Sini pipi bini kita dah masih baru nikah yelah. Dah ni 30 tahun dah nikah. Naik birak sini macam kerok nasi ni. Faham lagi? Jadi dia sapu jadi merah. Tertarik tak? Tertarik. Suami kita tengok seronok tak? Buat gitu. Kadang-kadang dengan buang. Mana? Luar panjang, ikat jadi pendek. Luar panjang, ikat jadi pendek kat peha. Dah kita 50 dah, bini 48. Biasa luar panjang mah rumah. Kita balik mayang isi tengok Allah luar pendek. Gerak kat peha ni. Kita rasa layak. Kalau awak rasa layak. Mari kan tak? Mari. Atas sejik tu mari kan tak? Faham lagi. Dah kalau depan rumah bayang itu kelebihan faham syariat. Berapa umur? 55. 55. Mana isteri 53. Dia mari lagi. Itulah kelebihan kalau kita faham. Dah usah 53 bini. Bini 78. Laki 80. Cuak kali 78. Ni dak pakai baju kelawar. Balik pula tu. Bau macam buat beca tiup. Suami pun tengok wah bau. Kita dah tua dah 50 60. Tu buat pakai lawan pendek kali macam ustaz kata, buat kejut tadi. Aku 59 dah.
Cari loh lama kerap. Biar nampak punggung biar tu buat spek daging punggung biar tu biar luar. Nak? Bolong untuk bila balik. Meninggal dunia. Boleh saka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi